Nak oyak kata kita jaga dah parak kita. Kita cara molek dah. Nak kita bining, oh jaga sungguh parak kita. Untuk tok lelaki kita seorang aja. Dak cur orang lain dah parak kita. Kita tok lelaki pula. Untuk isteri kita aja parak ni. Tak ada tunjuk ke orang lain. Kita jaga molek dah. Tapi dalam kitab Panawang kata, gapo? Tak ada sempurna kalau mu pelihara parak kamu itu. Malaikat kalau mu jaga dah, mu nak wis sempurna ke? Nah, dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Tak boleh tengok orang perempuan yang haram kita tengok. Dah, Allah kaligus tak ada apa lah. Hak tu tertengok ya panggil. Nah, hak haram dia tengok. Tak kira lah bini demo orang hak sah nikah dengan kita, dia haram tengok belaka tu. Ni nak we jaga. Kita nak jadi sempurna, kita jaga parak kita saat ni. Kita jangan tengok perempuan yang haram kita ditengok. Ini kita boleh sambung lagi di antaranya pakat-pakatlah kita jaga daripada kita terlibat dengan anggota-anggota parak saat ni. Kerana parak semacam mana episod yang tamu yang kedua yang lepas mari saya telah penerangi bahawasanya parak saat ni tu Tuhan jadi parak kepada kita banyak sangat kegunaan dia. Bahagia parak bahagia hak akhirat tu memanglah Tuhan akan bagi zuriat kepada kita, Tuhan bagi anak kepada kita. Tujuan apa? Tujuan tu kita boleh anak-anak yang soleh. Dan juga anak yang soleh, apabila sebut anak yang soleh saat ni, hak itulah nak jadi bekalan untuk kita hingga sampai boleh bawa kita ke pagar jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semacam mana hadis Nabi sebut, awaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang doa kepada dua bapa. Hak tu matlamat yang paling besar sekali. Tetapi lain pada tu, kita boleh pergi buat rojok ke juga. Hari ni saya akan sambung lagi lah. Kerana minggu yang telah lepas, 2 minggu telah lepas saya duk penerangan dah ke. Iaitu bersangkut paut dengan parak saat ni tu. Bahagia dunia, kita boleh bersedak-sedak dengan dia. Parak saat ni tu, zakat-zakat saat ni. Parak ni sebut parak tu, bahasa logat tengah lah paraknya. Tapi kita pergi sebut dengan sepenuh-penuhnya anggota orang laki-laki dan juga anggota orang perempuan. Itu apabila sebut parak saat ni masuklah. Laki-laki dia panggil zakah, hak perempuan dia panggil parak dia kok. Mokwa dengan pokwa dia tu lah. Dua perkara tu je, tak pergi kat lain dah. Jadi alhamdulillah. Hari ni kita sambung dalam kitab Penawar kita. Kita ni duk baca kitab Penawar. Adik kakak yang masuk mari dah tu tolong tekan sebar dululah. Buat mukadimahnya kita pakat-pakat sebar sikit kalau kira lah, kalau adik kakak kira kata rancangan ni pedah sangat rancangan ni molek sangat rancangan ni rasa apa boleh lah kita pakat-pakat dengar, pakat-pakat bagi nasihat, kita tolong-tolong pakat share dah. Kalau kira kata rancangan ni ada manfaat,ท่านคิดว่ารายการนี้มีประโยชน์มากก็ขอความกรุณาก็แล้วกันขอความอนุเคราะห์ขอความกรุณาให้ช่วยกดแชร์รายการด้วยเนาะอย่างไรก็ตามใครที่ได้ติดตามรับชมรับฟังอยู่ก็จะได้รับข้อมูลพร้อมๆกันอินชาอัลลอฮ์Alhamdulillah. Siapa saja yang sedang ikuti masuk dengar dah tu, tolong tekan share sikit ke dia, tekan sebar. Kalau rasa tak berat lah, kalau rasa berat aku tak mau share, takut sampai bagai-bagai baik orang tak secah tu ikut dia lah. Tak ada masalah gapo. Saya tak ada upah duit kali kalau share pun. Share pun free, tapi tak free. Di sisi tu hendak free kalau kita sebar kebaikan. Nabi jelas dalam sebuah hadis, Nabi kata balighu anni walau ayah. Nabi kata mu sebar satu ayat. Sapakanlah balighu anni, sapalah mu sebarlah benda daripada aku ni walau ayah, walau satu ayat. Sekaro je kita sebar kebaikan, Nabi kata itu ada hasil pendapat dia. Kita tak nampak tak dunia ni hasilnya tu. Kalau Tuhan tak nampak lah. Kalau Tuhan nampak, Masya Allah, Allah mujurnya aku tekan sebar kebaikan hari tu. Dengan sebab aku tekan sebar buku hari tu, orang boleh tengok dalam klip, dalam video live tu, dalam YouTube tu. Oh, pasal ni kalau gitu aku tak say dah esok benda-benda gini dosa besar. Main dia kau. Tu nak ayat kebaikan.
Jadi kita duk bincang masalah parak ni, hak kita reke marang dulunya. Dalam kitab Penawar dia kata gapo? Dalam kitab Penawar dia kata ketahui olehmu. Nah, i'lam. Ketahui olehmu. Marilah kita pakat ambil tahu bersama. Kecek mudah-mudah bahasa Kampung. Marilah kita pakat-pakat tahu. Marilah kita pakat-pakat nak ingat masalah ni. Gapo? Dalam kitab Penawar. Adik kakak kalau duk tengok kitab muka 17. Nah, balik kitab muka 17, baris yang ketiga bila bawah naik atas. บรรทัดที่3นับตั้งแต่ใต้ขึ้นบนนับตั้งแต่ล่างขึ้นบน ตายแล้วtu. Bila bawah naik ke atas dia agak dah. Baris yang ketiga tu, hak tengah-tengah baris tu. Dan ketahui olehmu. I'lam. Ketahui makna kata wajib kita kena tahu ni. Benda-benda gini wajib kita kena tahu, bukan main-main. Jangan buat main-main hak agama. Sebab itulah buat teh kita dak tahu sebutin ni ada rata pindah ni. Buat teh kita dak tahu, buat teh kita jahil bab agama, buat teh kita dak biasa dengar, buat teh kita tak madu hak agama. Maka binasa Nabi kata. Nabi kata, saya dak kata, saya tulis siapa ya. Saya ambil hadis-hadis Nabi, tulis siapa we kita tahu sama. Nabi kata gapo dalam hadis? Nabi kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an wa la takunir rabi' fatahlik. Hendaklah kamu tu tahu jadi orang alim. Tak boleh jadi orang alim, hendaklah kamu jadi orang dengar. Lingu ada ni dengar. Hendaklah muta'alliman, hendaklah mu belajar. Kita dak alim dah, tak ada jadi tok guru, tak ada jadi ustaz, tak ada jadi gapo. Tapi kita saat ni suka belajar. Orang ngajar kita dengar. Au mustami'an, tak dia nak belajar, tak dia nak menadah, tak dia nak nunggu di masjid. Au mustami'an, Nabi kata mu dengar. Jangan duduk saja. Wala takunir rabi', mu jangan jadi golongan yang keempat. Alim pun dah. Belajar pun tak belajar juga. Dengar dengan lingo ni pun tak sedengar juga hak agama. Nabi kata fatahlik, binasa. Dan juga sudah binasa. Waktu hari ni kalau kita kecek bab parak, gapo ustaz parak cuba royak we cerak. Amo dak reti parak. Mari kok ni aku nak royak. Mu dak reti parak, mu mari kok ni aku nak royak we. Mari duk dapat aku ni aku nak royak parak. Mari anak selok we tengok parak macam mana. Ambo kalau bab agama dak madu langsung sebut parak pun dak reti. Tu dia. Tu parak dia panggil. Dalam kitab dia panggil gapo? Kitab Penawar fasal yang kelima pada membicara ke parak. Parak tu duk oyak dah lah. Awayawak pek bahasa Sia panggil. Bahasa Thai dia kata. Dah bahasa Ratanak Kosin tu tak? Tak gitu. Awayawak pek. Pahal dah tu, tak pahal lagi. Selok we sungguh kata percaya. Dak. Tu dia awayawak pek tu faham. Awayawak pek parak ustaz. Modok biasa dengar awayawak pek ustaz. Kalau parak modok biasa dengar. Habis tu nak dengar agama gitu. Habis tu masuk mari tolong share sikit tu. Tu lebih kurang dah. Tu kelolo pernah kita tahu belakang dah tak ke dak tahu anak neu dah tak tahu lagi parak bergapo. Tak ada gamuk langsung memang kata. Tak gitu. Tu kelolo dah. Tapi sungguh ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara parak itu. Nak oyak kata kita jaga dah parak kita. Kita cara molek dah. Kita bining jaga sungguh parak kita. Untuk lelaki kita seorang aja. Tak cur orang lain dah parak kita. Kita tok lelaki pula. Untuk isteri kita aja parak ni. Tak ada tunjuk ke orang lain. Kita jaga molek dah. Tapi dalam kitab Penawar kata gapo? Tak ada sempurna kalau mu pelihara parak kamu itu. Malaikat kalau mu jaga dah, mu nak wi sempurna ke? Dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Tak boleh tengok orang perempuan hak haram kita tengok. Dah, Allah kaligus tak ada apa lah. Hak tu tertengok ya panggil. Hak haram dia tengok. Tak kira lah bini demo orang hak sah nikah dengan kita, dia haram tengok belakang tu. Ni nak we jaga. Kita nak jadi sempurna, kita jaga parak kita saat ni. Kita jangan tengok perempuan yang haram kita ditengok. Hak halal boleh tengok. Bini kita halal duduk di rumah. Tengok siapa cerah. Tak apa tidur malam tak sakatuk pelita. Dek, malam ni ben nak buka pelita siapa cerah dek dah.
Nah, ben nak tengok dek apa cerah ni. Ha, tengok boleh pahala. Tengok saja jamuh boleh pahala juga bini tu. Bini pun serupa. Kalau jamuh tok laki pun boleh pahala gitu mau juga. Ni benda yang halal dilihat, halal dipegih, halal dijamuh. Haram jangan kacau kerana tak sempurna. Seseorang hak jaga parak kalau tak jaga mata, hidup tengok benda-benda yang diharam oleh Tuhan. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Cinta nakal tak boleh juga weh. Nah, mikir karuk rata pino, tengok demo tu saat ni hawa pakai kain peruh pandak ke. Aku gerai lah. Kelik duk fikir hak tu. Hak tu tak boleh juga ni. Hati duk mikir rata pino ni. Nah, salah tengok orang janguk sikit gak. Aduh, tidur dak dengar. Dak gitu, duk nampak gak. Duk niat juga nak buat jahat. Gitu pun tak ada sempurna juga kita nak jaga parak. Dan kita nak jaga parak sempurna saat ni kena memelihara dan memelihara perut daripada makan yang syubhat. Nah, makan yang syubhat pun kena jaga juga. Gapo syubhat? Sing thi klum keluar. Bahasa Sia panggil sing thi klum keluar. Benda yang syubhat saat ni tu, benda yang tak tentu kata benda ni halal ke haram. Tu syubhat dia panggil. Dah, syubhat ni tak tahu halal pun tak ada. Nah, dia halal tak ada syubhat dah tu. Tak tahu juga masuk babi ke tak masuk babi, mulih ke tak mulih tak tahu. Jadi tak tentu kata halal ke haram. Tu dia panggil syubhat. Nah, kerana Tuhan raya dah al-halalu bayyinun wal haramul bayyinun. Barang halal adalah nyata di sisi agama. Barang haram demikian tu juga nyata di sisi Tuhan. Sebab tu benda yang syubhat jangan duk nebang weh. Kalau makan benda-benda yang syubhat syak ni boleh bawa kepada kita tu memusnahkan parak kita. Gi masuk benda-benda yang dilarang oleh Tuhan. Nah, dan kita kena jaga juga perut kita daripada yang bersangat terkenyir. Barang tak ada syubhat, gapo barang halal ustaz? Barang halal, barang kita beli molek. Tapi syarat larang juga tak boleh makan kenyir. Hak ni nak ayat kata ilmu tasawuf ni jaga gitu mau lalu. Tak boleh makan bersangat terkenyir. Contoh Nabi kita dak biasa makan kenyir. Nabi kita dak satu ketika lepas pada Nabi wafat, tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi wafat meninggal dunia. Satu ketika Siti Aisyah tu dijemput masuk dalam majlis, iaitu majlis Walimatul Urush. Siti Aisyah ni dijemput masuk dalam majlis Walimatul Urush, majlis nikah saat ni tu. Siti Aisyah biasa pergi. Nah, roti Allah, rotinya sedap. Kerana Walimatul Urush kali itu tu di rumah orang yang jutawan. Rumah orang kaya yang berada di Madinah. Jemputlah Ummul Mukminin Siti Aisyah pergi masuk dalam majlis walimah. Maka Siti Aisyah duduk kali atas meja, kali dengan tuai rumah saat ni, tuai keduri saat ni. Aisyah pergi sebutir roti, adik akak pergi sebutir roti saat ni. Aisyah pergi, Allah lembutnya roti ni. Siti Aisyah pun tengok roti ni, Allah lembut. Ni beg duit ni buat contoh. Adik akak roti tak ada dapat saya, tak ada nak makan. Aisyah pergi roti Allah lembutnya. Ngalih mata Siti Aisyah tu beg ke pipi ni. Ngalih dua lah. Sahabiah dia tanyalah, wahai Ummul Mukminin, buat apa duk teriak tu? Buat apa tu beg air mata? Aisyah kata, dok aku teringat aku pergi roti ni lembek sangatnya. Aku teringat Nabi saat ni, Nabi tak pernah, Nabi tak biasa makan roti yang lembek macam ni. Siti Aisyah kata, Nabi tak biasa makan roti hak lembek, hak sedap macam ni. Aku ingat aku hidup sekali dengan Nabi SAW. Aku tak biasa tengok Nabi boleh pergi roti yang lembek. Aku tak biasa tengok Nabi makan kenyir. Tak biasa tengok Nabi. Allah nak ayat kata Nabi tu jaga. Sedangkan Nabi dah. Nabi ni raja ke raja Bandar Madinah pada masa tu. Nabi tak biasa makan kenyir. Nabi tak biasa makan benda-benda yang selera semacam roti. Sebab tu Siti Aisyah menangis. Nak ayat kata ni contoh yang Nabi ajar. Sebab tu kita tak boleh juga makan-makan yang bersangat terkenyir. Sebab apa? Kerana yang demikian itu menyeru. Kalau kita makan bersangat terkenyir saat ni tu, nah, dengan sebab kenyir terlajak saat ni boleh bawa kita kepada zina. Boleh bawa kepada zina. Zina saat ni banyak dia kok. Zina mata, zina telinga, zina tangan, zina hidung, zina mulut. Zina tu banyak. Jadi mula-mula tu yang mari zina mata dululah, zina tangan. Nah, selai-selai cek tengok tegar lagi. Berak video call mari. Duk apa be? Duk berak jam be. Dek duk berak juga. Bawa lek dah video call dua tu dek kok. Tak zina kan? Sebab tu
Dengan sebab kita makan kenyai telajak saat ni tu, boleh bawa kepada kita saat ni tu jatuh dalam zina. Yang adalah zina saat ni ia sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Ulama sepakat, ulama kata zina saat ni dosa besar duk nombor 3. Kerana daripada kufur dan membunuh orang. Kufur saat ni jatuh murtad, orang kufur, orang syirik dengan Tuhan, orang jatuh agama, orang murtad, orang kufur saat ni dosa dia dosa besar nombor 1 dia. Orang syirik dengan Tuhan ni Allah tak ada dah. Nah, orang kufur saat ni hak jadi murtad macam tu maka demo ni dosa sangat terbesar. Yang kedua dosa besarnya membunuh orang. Bunuh orang dosa besar nombor 2. Yang ketiganya, nah, zina. Zina saat ni dosa besar nombor 3. Berat adik akak, zina-zina ni berat sangatlah. Kerana hukum yang Tuhan nak hantar ni, nah, bersangat dahsyat adik akak orang yang zina saat ni, masya-Allah. Ni kita duk tengok 4 hari marang, saya tengok dalam berita, tubik dalam berita 4 hari marang. Adik akak ada baca tu boleh baca. Dia kata gapo? Nah, dia kata Rathaban Thai, kerajaan Asia saat ni, nah, เตรียมพร้อมจะแจกถุงยางอนามัยให้คนไทย nah, แจกฟรี10 ชิ้นต่อ1 สัปดาห์ nak bagi 10 kepingถุงยางอนามัย kepada budak-budak Malaysia. Astaghfirullahalazim. Kita kata bakpolah, jadi haru-haru habislah orang waktu bik undang-undang hari ni hacur lebu habis dah nampaknya. Nah, lepas tu dia bagi bakpo dia akak. Kalau kajo dia bagi bakpoถุงยางอนามัย. Dia bagi surat apa? Surat syukur gelembung. Buat syukur gelembung mak tu. Ai dadak. Tu yang anamai kalau bagi bukan suruh hiwak gelembung. Suruh zina tu. Ni kerajaan yang zalim ada akak. Sebab itulah hari ni macam-macam dahsyatnya Tuhan hantar bala bencana mari. Wabak virus corona ada akak. Masuk 3 tahun dah. Dah habis-habis lagi. Nu bunyi kata mari pula nu virus baru pula nu. Nah, Omicron baru dah ada hak baru mari pula. Nah, kuat hak baru ni berita royak lah. Kuat hak baru ni 3 ganda teruk pada Omicron. 3 ganda teruk pada COVID Delta lagi. Jakit dia adik akak. Ni mapuh lah kali ni kalau tak sedar akak. Kalau tak khabar akak. Ni Tuhan duk istidrak ni hari ni. Kerana pemimpin kita pakat duk galik, tak ada pion nak berlarai buku agama, pakat lepas rata pindah anak kita tak tahu duk di mana hari ni dengan sebab galik dengan dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tuhan hantar benda ni mari. Ni berapa lapis dah jok tahun 2019, 2020, 2021, masuk 2022 dah. Tak habis lagi ni mari pula dah. Nama jenis gapo tak tahulah. Nah, virus runmai, virus COVID 2022. Hanu virus COVID 2019 ni COVID 2022 nak tukar nama ni. Ya nak bahang ke nak gapo tak tahu juga. Nah, tak tahulah kita. Ya nak bahang ya nak gapo tapi berita tu baik macam tu. Ni Tuhan hantar gapo mari kita khabar dah. Nah, sebab itulah kita kena kembali. Sebab tu lah macam-macam ni kata nak bagi tunjang ke budak jatuh. Nah, budak weru jatuh nak bagi tunjang 10 keping seminggu dek akak. Mampu kerah lah anak kita kali ni. Kalau ayo orang tua tak jaga benar-benar anak kita pakai, nah, pakai hidup mampu macam tu lah. Nah, minta maaf sebut mampu dek akak. Nah, yo masuk dengan kelimah dia dek akak. Mati sebenarnya orang kita tak. Kalau orang demo mampu, dia panggil mampu. Kalau orang demo, kalau orang kita mati. Nah, tapi hak wak macam ni, hak wak amalan macam ni, dia tak panggil mati dia ke ni. Hak tak ada jenis, tak kerti agama apa sekarang ni kena kata mampu apa tak apa. Dak. Ni siapa nak bagi tunjang 10 keping seminggu, lepas tu boleh pilih pula. Nah, mu nak hak berapa, mu nak panjang mana. Astaghfirullahalazim. Ni hak budak jatuh kerajaan nak bagi. Lepas tu hak budak tina pula nak mula 41 esok ni. Nak mula 41 kumpa nak bagi ya kum kamde ada akak. Buat tag apa ni? Valentine nak siapa ni? Ni Valentine 14 kumpa ni. Wan แห่งความรัก Pala batok nama tak tahulah. Nah, ni nak bagi gapo? Nak bagi ya kum kamde. Takut gapo? Takut budak tong kon wai. Astaghfirullahalazim. Islam lagi jok mula lagi wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ni hak Islam lagi. Mu jangan HP sekali dengan zina. Oh, kalau bagi tunjang anamai tak ada gapo dah lah. Kalau tak bagi tu pun dia tu jauh-jauh lagi. Dia bagi tunjang anamai pakai mampu kerah anak kita. Tak.
Ni hak budak-budak sendiri, hak tua-tua pun pergi juga budak tahu ni. Astagfirullahalazim. Ni bahaya akhir zaman nak ayat tu Nabi ayat dalam sebuah hadis Nabi kata gapo? Nabi kata dalam hadis akhir zaman ni akan zahir zina ni tepi batas, tepi tembok. Nabi kata selagi mana tak zahir zina tepi jalan, selagi tu tak akan berlaku kiamat. Ni dekat dah lah. Hari ni hancur lebur adik akak buku zina ni. Siapa viral dalam TikTok hari ni buku zina. Siapa viral dalam Facebook. Mari hujan-hujan ni 200 kok tak apa dah. Astagfirullahalazim. Nyo jual sepengah kepah adik akak. Kepah dalam nak 205 sekilo adik akak. Nah kepah dia ni jual 200 kok semalam. Nah, murah ada kepah basi. Astagfirullahalazim. Berat sungguh dah hari ni nak ayat. Buat tak ada agama tu, buat tak sedengar ilmu agama tu hari ni. Nah, budak jantan dia nak bagi tu yang anamai, budak tina dia nak bagi yakung kanda. Astagfirullah. Hanilah zahir zina. Jadi hari ni pakat duk mengaji tu. Wicap pek seksa dia akak. Tak nak duk mengaji pek seksa tu. Siapa umurnya panas sendiri adik akak nu tengok sakit haduk kat betung nu. Sakit haduk kat betung, sakit haduk kat jingok nu tengok. Tak ada mengaji adik akak pek seksa. Tak ada mengaji sikit habuk, tak ada duk baca kokai gapo dak anak yang berderet adik akak masuk le hotel tu. Pagi heret bewok kelik. Petang pula heret beruk kelik adik akak. Anak yang beriuk adik akak. Tak ada duk mengaji sikit habuk pek seksa. Tak ada mengaji buku tu. Dia panggil lumrah yang Tuhan widah kepada manusia. Astagfirullahalazim. Berat sungguh. Nampak kau sehari kau berat. Nu ketong gidah ketong nu. Nah, ketong sah dah undang-undang boleh jual boleh gapo dah. Ni ganja pula bunyi pula ganja mari pula dah. Lepas ganja ni. Ni duk bagi pula dah ni. Astagfirullahalazim. Sebab itulah kita ni kalau lah kita tak jaga benar-benar anak kita, tak tanam agama dalam dada anak kita, akhir hancur lebuh habis lah. Nah, nyo ikut demo berlaku, ikut demo kata gapo. Astagfirullahalazim. Sebab tu Tuhan royak dah ke? Ulama sepakat dah kata zina saat ni dosa besar. Nombor 3 lepas pada kufur, lepas pada bunuh orang. Sebab tu kena jaga buku zina. Sebablah Tuhan royak dalam Quran ni berat sangat buku zina. Nah, innahu kana fahisyah. Tuhan kata sesungguhnya zina ni adalah sejahat-jahat innahu kana fahisyah. Sesungguhnya zina ni buat teh yang sangat keji. Nah, keji sungguh zina ni. Wasa asabila jangan sejahat-jahat jalan. Allah tak ada dah lah. Main macam mana adik akak? Nah, tu Tuhan balas nyakit HIV tu. Dah, atas nyakit berat-berat mari nong nai tak tahulah nyakit pelik-pelik ke ni. Buku tu dah tu. Nah, Tuhan kirim nyakit masuk. Astagfirullah. Ni beratlah. Pakat-pakat lari lah anak kita weh. Nah, dia panggil gapo? Dia panggil waisai ni. Waisai, waitin. Bahasa Boherung panggil waisai, waitin. Nah, waisanuk adik akak. Raksanuk. Raksanuk kena kedemo adik akak. Anak kita hok jenggreng adik akak weh. Nah. Tak ada nak cuk pariatri dah. Tak ada nak cuk anuk parinya. Nah, boleh anak dulu. Nah, tak ada nak habis anuk parinya, boleh anak parinya adik akak. Astagfirullahalazim. Tu 3 dah. Ijma' ulama kata 3 perkara saat ni kufur, dosa besar sekali. 2 bunuh orang, 3 berzina adik akak. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman adik akak. Balik muka 18 pula bagi yang kedua. Tuhan kata gapo? Nah, Tuhan kata gapo dalam suratul Furqan adik akak ayat yang ke-67 mula situ. Tuhan royak dalam surah Furqan, kita tengok sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuhan kata gapo? Nah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Tuhan royak. Nah, ayat 67 dak? Ayat 67, ayat 68. Ayat 68 dia akak dah. Nah, Tuhan royak dalam Quran ayat 68. Bukan 67 tu. Dalam kitab ni mungkin tulis la ala sawab dah. Di bawah kitab ia tulis suratul Furqan. Rakam 67. Nah, rakam 67. Nah, jadi sebenarnya rakam 68 ayat dia dah. Bunyi macam mana tu ayat?
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Tu ayat dalam Quran. Nah, surah Al-Furqan ayat yang ke-68 tu ayat gapo ni? Nah, kalau kita dalam kitab penawar yo tulis ni bahasa Jamai dulu, ada kat bahasa belik sikit baca tu. Tu kata gapo? Nah, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu. Nah, serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya. Nah, malaikat dengan sebenar-benarnya. Nah, malaikat dengan sebenar-benar. Nah, wala yaznun, dan tiada berzina mereka itu. Nah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, nescaya berjumpa ia akan seksa. Nah, jumpa dengan telaga dalam api neraka dia kok. Hak ni ada jelas dah. Ada jelas di dalam Quran surah Furqan. Nak ayat gapo? Orang yang melaku dosa macam ni, nah, maka Allah Ta'ala akan balas kepada dia sedahsyat-dahsyatnya dosa, sedahsyat-dahsyatnya balasan. Nah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznuna wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Dan juga mereka yang tidak menyembah suatu yang lain bersama-sama Allah. Makna kata demo saat ni tu, nah, tidak menyembah suatu yang lain bersama-sama Tuhan. Makna kata demo ni tak ada buat syirik. Nah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya. Tak bunuh orang, tak bunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Tuhan bunuh, kecuali dengan jalan yang hak. Nah, kalau yang hak sebenar tak apa, dibunuh saat ni dengan sebab perintah Tuhan kan. Hukum dia tu kena bunuh. Tu tak ada masalah apa lah. Nah, dan tidak pula berzina. Demo ni dak syirik, demo ni dak bunuh orang, demo ni tak zina. Nah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan sesiapa yang melakukan yang demikian akan mendapati balasan dosanya. Nah, 3 perkara. Sebab tu ulama banding tu bet 3, ulama kupas tu bet 3 perkara saat ni buku ni dah ni. Ulama ayat 3 perkara. Yang pertamanya kufur. Tu dosa besar dia kok orang kufur ni. Orang sembah Tuhan, orang syirik dengan Tuhan ni, dosa besar dia. Yang kedua, orang bunuh orang, dosa besar nombor 2. Yang ketiga, orang zina, dosa besar nombor 3. Sebab tu siapa yang tak buat 3 perkara saat ni, tak buat dosa besar 3 perkara saat ni, maka di sisi dia tu Tuhan akan beri balasan yang begitu sangat-sangat ya, nah, dalam syurga nanti. Tetapi wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Tuhan royak yang demikian, siapa yang melakukan yang demikian akan mendapat balasan dosanya. Kufur lagi dia tu, murtad lagi lah. Nah, berdosa dengan sebab dia syirik dengan Tuhan. Tu dosa dia sangat besar. Yang kedua pula dia bunuh orang. Yang ketiga dia berzina. Maka demo ni tu akan jumpa balasan yang Allah Ta'ala akan bagi kepada dia sedahsyat-dahsyatnya azab Tuhan saat ni. Yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati yakhlud fihi muhana. Akan digandakan dosa dia saat ni. Orang yang melakukan 3 perkara saat ni, kufur lagi, dia murtad lagi, dia syirik dengan Tuhan, dia bunuh orang, dia berzina saat ni, maka Tuhan akan gandakan bagi dia azab seksa pada hari kiamat. Yudha'af lahu al-'azabul yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Nah, seksa hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan. Allah sedahsyat-dahsyatnya. Nah, dia akan terima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala seberat-beratnya. Orang yang berlaku 2-3 perkara saat ni tu. Nah, Allah berat. Sebab tu Tuhan royak lagi. Nah, illa man
illa man taba wa amana. Dalam kitab sebut itu, illa man taba wa amana. Kecuali orang yang bertaubat dan juga orang yang beriman serta mengerjakan. Ayat tu sama lagi sebenarnya. Nah, bukan sekarang illa man taba wa amana, sebenarnya ada wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanati wa kana Allahu ghafurar rahim. Sama ayat lagi sikit sebenarnya situ. Tuhan royak gapo? Kecuali illa man taba wa amana. Kecuali orang yang bertaubat dan juga orang yang beriman. Nak oyak gapo di sini? Dalam ayat ni Tuhan nak oyak kata, kalaulah kita dosa setara mana pun, kita syirik dengan Tuhan, kita kembali taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita taubat dengan Tuhan, kita jatuh dalam zina, tak ada arah lah, kita salah sungguh, sesal sungguh aku ni Allah, ya Allah, kalau mudah apa dosaku atas dunia ni, beratlah aku ya Allah. In kuntum minaz zalimin, termasuklah aku dalam orang yang zalim diriku sendiri. Taubat dengan Tuhan, sebenar-benar taubat. Sebab Tuhan royak illa malaikat, orang yang tak kena seksa saat ni, orang yang taubat dengan Tuhan dan dia beriman kepada Allah. Nah, jalan hukumnya macam mana, denda dia macam mana. Nah, syarat tu tak setara mana hukum dia. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan siapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Bukan main-main ni. Taubat dengan Tuhan, taubat yang sebenar-benarnya. Ini nak oyak-goyak gapo kata Allah, 3 perkara saat ni sangat besar dosa dia kok. Sebab itulah dalam ayat lagi Tuhan sambung dalam surah Isra ayat yang ke-32. Tuhan kata gapo? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, dan jangan menghampiri kamu akan zina. Tuhan kata, jangan mendekat dengan zina. Nah, sebab apa tu? Innahu kana fahisyah. Sesungguhnya kerana bahwasanya zina itu adalah ia zina maksiat yang sangat keji ada kok. Zina ni maksiat yang sangat keji, perbuatan yang sangat jahat. Wasa asabila. Nah, dan sekeji-keji dan sejahat-jahat jalan. Sejahat-jahat jalan artinya sejahat-jahat pekerjaan tak ada dah mudah-mudah je ke dah nak gak menikah lah. Tak gitu, tak ada duk payah gapo kali. Dah nak kaca duk zina buat apa dah berkenal gi goyak ke ayah dia lah, kata ya amo kenal anak ya ni, amo nak menikah. Tak ada duk payah moga benda mudah. Sebab tu Tuhan royak jangan kacau lah. Nak nikah, ngaji tak apa lah, mengaji gi lah, mengaji. Nah, kalau nak mengaji, jangan duk gawe dia kok. Ni mengaji lagi nak gawe lagi dak masuk sabuk dia kok. Nak gitu. Ngaji, menikah duk sekali tak ada gapo Boleh buat kambang lagi dia kok rumah labo ya panggil. Tukar wei saya tak sikit dia kata, menikah ngaji dak habis. Tak ada duk di mu belaka sebenarnya. Dah terus ada tergantung bab nikah dak menikah. Kalau mu nikah mu ngaji belah-belah sedap lagi buat kerja gapo dak? Tolong buat dua-dua orang tu dak. Tu dia tak ada duk pelik gapo ni sebenarnya. Nengok saya kita duk kat Mesir tu, kelik habis BAMA ijazah master sana, kelik anak 3 4 dia kok. Masya-Allah tengok tu. Tu contoh yang boleh kita ambil bersama dia kok dah. Nak royak atau wasa asabilah, sejahat-jahat jalan saat ni ialah sejahat-jahat perbuatan, sejahat-jahat pekerjaan zina saat itu. Nah, telah menceritakan oleh Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Ada sebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dia kata gapo? Nah, daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Ibnu Mas'ud berkata gapo? Bertanya aku akan Rasulullah. Ibnu Mas'ud tanya Nabi, ya Rasulullah. Nah, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ibnu Mas'ud tanya Nabi, ya Rasulullah, dosa gapo yang paling besar hai Rasulullah? Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa engkau jadikan bagi Allah Taala akan yang menyunguturi. Kalaulah mugi syirik, Nabi kata kepada Ibnu Mas'ud, kalau mugi syirik, mungkusu dengan Tuhan. Syirik ni syarikat. Caya Tuhan, caya lagi. Benda hak kiamat tu. Caya benda hak kiamat. Mana kata syirik? Syirik ni syarikat. Hang hun sun camkat. Caya juga Tuhan.
Tapi caya lagi hak lain lagi. Tak caya tu hesa dak, caya hak lain. Jumpa tok datu, caya tok datu. Jumpa tok hala, caya tok hala. Jumpa tok kampung, caya tok kampung dek akak. Hai tok datu. Ha tu yang belaka tu. Nah, yang belaka tu, hai tok datu. Jagalah anak cucu nak lalu sat ni. Gitu. Hai tok datu duk jaga bila kita. Tak gitu. Kita kena yakinlah tawakal kita dengan Tuhan tu. Tak. Ada satu cerita orang masuk le bukit ada akak. Moga dak ngaji agama, masuk nak motang nyuluh getah tok tua baru wi dek akak. Getah murah tok tua atau malah motang aku. Nah, suruh natu motang. Natu pasal jenis nakut atu dek akak masuk le getah ni. Motang nyuluh pukul 3 malam ni gerung dek akak. Tak geng bini sekali pun dia belum ramah masuk. Nah, betul le pak ya motang, pak tok tua duk motang tu ngusik asyik. Ngusik dia marah tu beratus itu tu jangan. Awak mulut ganas temunglah. Masuk mungkin lagi motang pukul 3 malam. Tak, saya lah nak awak macam mana duduk sorak dengan bini dia. Habis takut dia ni nak motang sini dia marah tu ngusik ni sini hatu bekai ni. Tak. Oh, jumpa sungguh dek akak. La ilaha illallah. Turun mutu tak buka pita gas tas pala ni dah ni pita bateri dah lah ni dah. Buka pita bateri puas tak curah rumah. Nampak yak berayung depan. Seyak dah lah. Pucak kesing tu dah ingat nak baca doa gapo muka dak ngaji agama. Oh tu email ngajar sejik pun dak dengar juga. Tak asal ngaji agama dia akak. Masuk pergi pak nak motor siap. Silap baca doa. Nah. Baca doa gapo? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Baca doa makan nasi. Hatu lagi perak dia akak. Astagfirullah. Hatu kata lah datuk ni baca doa nak makan aku. Oh, moga dia baca doa nak makan nasi ya. Nak gitu. Nah, nak baca doa. Nah, nak baca doa mal'un tak ingat adik akak. Nak minta doa lino pada Tuhan. Nak baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tak ingat ustaz royak. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana. Doa ni biasanya baca dak pehidih nasi. Kan nak makan nasi baca doa ni sama. Nak moga doa makan. Hatu ni pelik hatu dengan la ilaha illallah. Manusia nak makan aku. Lari berat hatu dia akak. Anu yang doa ni kasar dia akak tak. Tak. Tapi jangan duk baca doa makan nasi lah jumpa hatu dia akak. Nah, hatu tak lari. Doa Nabi kata baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Buf bakar jadi api dulu dah. Tu hak Nabi ajar. Nak gitu. Ni tak ingat tu mujur ingat kau baca doa makan nasi. Hatu tukar ni kak. Hatu tukar kata nak makan aku. Lari dululah aku. Hatu tu. Nak demo royak cerita sungguh bahau tak tahu tanya demo lah. Tengok tu. Tu nak royak tu dosa yang paling besar Nabi kata menyengutui Allah, syirik dengan Tuhan. Dosa paling besar. Dan ia Allah jua menjadikan akan dikau. Nah, segala gapo dah dos ini Tuhan semua jadi. Ni Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud tanya Nabi jawab kelik. Nah Tuhan dan Allah jua menjadikan akan dikau bersembah apa ni Allah jua yang menjadikan dikau semua segala-gala atas dunia ni Tuhan yang punya jadi semuanya tak ada benda lain dak Tuhan je. Ni Nabi royak kepada Ibnu Mas'ud bersembah aku maka bertanya Ibnu Mas'ud tu tanya Nabi lagi. Nah kitab kita andai ustaz. Tak ada apalah baca boleh. Nah, bersembah aku maka Ibnu Mas'ud tanya Nabi lagi. Ibnu Mas'ud tanya gapo Nabi? Nah, bahwasanya demikian itu sungguhnya dosanya sangat besar. Nah, ya Rasulullah, itu dosa besar tu Rasulullah tak? Maka bersembah aku kemudian apa? Oh ya Rasulullah, syirik ni dosa besar nombor 1. Maka Ibnu Mas'ud pun tanya Nabi kali lagi, ya Rasulullah, dosa gapo lagi yang besar lagi? Maka bersabda ia Nabi SAW bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia serta engkau. Nah, Allah. Nah, jadi Nabi kata bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau. Nah, takut gapo? Takut fakir, takut miskin, takut sesak. Kerana zaman jahiliyah, sahabat zaman jahiliyah dulu ku, dia bunuh anak. Anak perempuan ni bunuh hidup dia akak. Orang-orang zaman Rasulullah, orang-orang zaman dulu jahiliyah dulu ni bunyi kata beranak anak tina je, bunuh tahu selalu dah. Gali lubang kamu hidup-hidup. Ni Nabi kata bunuh anak dosa besar nombor 2. Sebab zaman jahiliyah ni orang bunuh anak dia akak.
Bunuh anak hidup-hidup. Anak tu kalau anak laki-laki, mujur, cayo boleh anak laki-laki. Kalau boleh anak perempuan, bunuh hidup. Hak tu Nabi kata, dosa yang besar nombor 2 iaitu bunuh. Sebab apa bunuh? Takut satu sebab lagi, takut fakir, takut miskin. Anak gamar ni takut susah weh. Anak gamar takut sesak weh. Anak gamar takut tak ada nak makan. Hei, Tuhan tanda dah 4 kara dalam perut anak kita masa bini kita mengandung tu ke. Tuhan tanda dah 4 kara dalam perut dia. Banyak mana rezeki dia. Tak ada nak tubik hak kita sikit habuk. Rezeki dia Tuhan atas hak dia mari melalui kita ni. Yakinlah Allah ni bimbang anak gamal ustaz. Pai mewah ni merah ni. Lu ya ni mewah ni. Duk turut orang sia. Duk turut orang sia. Turut Nabi kata, Nabi mujur ke kita umat akhir zaman. Nabi mujur, Nabi bangga umat akhir zaman ni. Kita gamar umat Nabi mujur. Kita tak sih anak gamar 2 PO nah ustaz nah. 2 คนพอแล้วไม่มีอันจะกิน Pia mana duk ajar dia tu macam tu. Dak. Saya ni 8 beradik saya ni. Umi saya dengan ayah saya 2 orang. 8 beradik. Siapa ke besar hari ni boleh. Nah, boleh makan, boleh gapo, boleh. Masya-Allah, tak ada dosa sesak sikit habuk lah pok. Tak boleh makan kenyap, cerik adik akak. Boleh buat ibadat munajat dengan Tuhan. 8 beradik ni ramai adik akak. Seorang 2 orang setahun, seorang 2 orang setahun ni. Rapat benar. Tapi nak ayat ke apa? Nak ayat tu Tuhan bagi kepada kita rezeki masing-masing dah ke. Tak gitu. Allah Nabi bimbangnya rezeki Tuhan tanda dah. Masa 4 bulan dalam perut tu. Tiup roh masuk Tuhan boh dah rezeki dia banyak mana. Tak nak bimbang kita. Allah takut tak ada, takut sesak. Tu turut orang demo belaka. Tu bab tu tak dengar agama sebut tegi tu. Hak Nabi kata fatahlik buku ni dah ni. Nabi kata fatahlik. Binasa demo ni. Maka bersempuh aku. Ibnu Mas'ud tanya Nabi lagi. Nah, apa Rasulullah dosa yang besar lagi lepas pada bunuh orang Rasulullah? Maka sabda Nabi SAW, Nabi kata, bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau. Maka berzina ni dosa 3 ni. Nabi royak dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ni muttafaqun alaih dia kata Nabi royak. Nah, pertama syirik dengan Tuhan dosa besar. Dosa ni kalau tak ada taubat dengan Tuhan, kalau tabah qabla maut temunglah. Nah, temunglah daripada mahsyar nanti, temunglah dalam kubur nanti. Syirik dengan Tuhan ni. Bab tu kena jaga baiklah. Nah, yang keduanya bunuh orang. Yang ketiganya zina. 3 dosa ni, dosa number 3 in 1 ni, dosa besar 3 perkara ni hak besar. Nah, lepas tu yang ada lagi lah. Nah, kabaid yang ada lagi banyak. Tengah katanya 70 dosa besar. Nah, dosa besar. Tengah kata ada 70 dosa. Sebab itulah kita hari ni jangan bimbang. Ustaz, Kak Ayah lupa kon Ustaz rian sasana mulai sebai cai Ustaz. Masya Allah dah. Tu anak gamar. Itulah lebih kurang. Lepas tu akhir-akhirnya bab ni kata gapo? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup hari ni pasal yang keempat pasal yang kelima pada menyatakan para adik akak pasal yang kelima. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tuhan lah punya tahu segala-galanya. Klik situ belakang adik akak. Minggu depan kita sambung lagi pasal yang kena pasal yang kena dan pasal yang ketujuh adik akak. Ni rekeh 2 pasal ni. Pasal yang kena, pasal yang ketujuh iaitu pada menyatakan 2 tangan dan juga 2 kaki. Yang ni 2 tangan 2 kaki dia kak. Benda ni bahaya juga. Sebab tu Tuhan sebut dalam Quran. Tuhan sebut, Tuhan royak, Nabi royak dalam hadis ni. Berkaitan dengan tangan dengan kaki ni dia kak. InsyaAllah hari ni cukup dah lah. Masa pun sudah cukup dia kak. Ada 3 minit lagi nak royak sikit lah. Tip hak kita duk uyak seumur tu tak? Gapo hal saya duk uyak seumur ingat tak? Nah, duk uyak seumur 19 kara benda ajaib yang duk sama dalam tubuh badan kita. 19 เรื่องมหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ Baru ni sekap apa dah adik akak? 19 kara ni baru ni duk nombor apa? Nombor 12. Nombor 12 tak? Tak gitu? Nombor 12 tak? Kata manusia saat ni tu tak boleh beroak. Nah, tak boleh beroak air malam kedua hari dia akak manusia. Baru ni dah. Hari ni masuk yang ke-13 dia akak. Baru ni saya ayat gapo baru ni. Nah, manusia ni boleh beroak tak makan 30 hari. Boleh beroak nasi tak makan 30 hari. Boleh beroak tepung buku 30 hari tak boleh makan tak apa. Tapi manusia tak boleh beroak air 2 hari. Kalau tak makan tak minum air 2 hari, jeng ada akak. Tubuh badan kita jeng.
Sebab itulahมนุษย์ทั่วไปอดอาหารได้ยาวนาน30 วันแต่ขาดน้ำได้เพียงแค่2 วันเท่านั้น boleh putus air 2 hari je biar tak makan air 2 hari nah KO dia akak ni nak ya boleh kita tapi semua tu kuasa Tuhan belaka lah dan kalau Tuhan nak hidup tak makan air beratus tahun tak apa Ashabul Kahfi kan duduk dalam gua Kahfi tu 300 dengan miliar tahun dalam gua dia akak tak makan apa tidur 300 miliar tahun tu nak ayat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala kita dengar dah kita boleh ambil pengajaran kita boleh tahu dalam tubuh badan kita ni ada benda ajaib yang Tuhan jadi sebab tu kita boleh mikir sama dia akak dah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ulama ada kata siapa yang kenal diri dia maka dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala dia kenal Tuhan hari ni kita pergi yang ke-13 daripada 19 19เรื่องมหัศจรรย์ในร่างกายมนุษย์วันนี้ข้อที่13อักyang ke-13 hari ni dia kata gapo manusia seorang nak ayat manusia seorang kita ni manusia ni tak hari-hari tak kita bernafas 23,000 kali dia akak nah ในแต่ละวันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหายใจวันละประมาณ23,000 ครั้ง dalam sehari kita hidup ni dah kita kena bernyawa ni lapas tubik ni 23,000 kali seorang nak oyak atau Tuhan wi nikmat kita ni adik akak dah kalau kita kena bayar adik akak sehari kena bayar harga nyawa kita duk nyawa udara Tuhan ni kalau kita kena bayar sekut kali nyawa sehari kena bayar ke Tuhan 23,000 kok sehari adik akak letiak lah kita tak ada nak oyak tu Tuhan wi nikmat wi kita boleh bernafas Tuhan wi nikmat wi kita boleh nyawa ni butuh besar nak oyak sebab tu kita jangan hanalai lah ni Tuhan suruh semayang kita tak say semayang Tuhan suruh puasa kita tak say puasa Tuhan suruh sembah ke dia kita tak say sembah Tuhan ni berat ni hidup pasal ni dia panggil hidup hanalai dengan Tuhan ni nah orang takabur ni orang besar diri ni tak boleh pasal ni sebab tu kalau Tuhan kata mu kena bayar go nyawa aku tu sehari mu nyawa 23,000 aku nak kira skop je sehari nak kira skop je sekali nyawa 23,000 kok kita nak bayar Tuhanมนุษย์หายใจวันละประมาณ 23,000 ครั้งหรือนะ672 ล้าน 768,000 ครั้งตลอดช่วงชีวิต sehari kita bernafas 23,000 sehari dalam seumur hidup manusia seorang dia bernyawa ni tak 972 juta 768,000 kali kena menyawa dia kak. Pas kalau kita hidup seorang manusia ni kena bayar go nyawa Tuhan. Pian nak ambil duit mana bayar? 972 juta. Nak ambil duit mana bayar? Sebab tu kita kena banyak syukur Tuhan. Alhamdulillah. Bangun pagi asbahna, bangun pagi alhamdulillahilladzi sudah buat gapo alhamdulillah. Semua kita kena syukur puji pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Tuhan kata la in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur nikmat aku. Nah, la in syakartum la azidannakum. Tuhan kata kalau mu syukur nikmat aku balas lagi kepada kamu. Wala in kafartum, kalaulah mu kufur nikmat aku, inna azabi lasyadid. Aku akan azab kamu seazab-azabnya. Sebab tu kita ni Tuhan wi kita nafas hari-hari. Alhamdulillah. Ada tak kita zikir Tuhan ni? Sehari-hari boleh tak 300 kita zikir? Satu pagi satu petang boleh tak kita zikir? Saya pun tak boleh ada-ada tapi dia usaha juga. Nak oyak tu kita kena banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan wi banyak nikmat kita. Sehari-hari kita kena menyawa 23,000 kali sehari. Dalam seumur hidup tengok ada akak 972,000 juta. Allah. Ni ayat tu besar. 972 juta. Banyak ada. 672 ล้าน 758,000 ครั้งในชั่วชีวิตของคนเขาต้องหายใจ Allah besar nikmat Tuhan wi kita. Lalu tu kita dengar dah kita banyak syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar dah kita banyak syukur nikmat Tuhan. Nah, kerana dengan sebab nikmat Tuhan wi kita bernafas, wi kita menyawa saat inilah kita boleh hidup sampai hari ini dan juga kita kena bersyukur, kita kena banyak taubat. Kalau kita dosa, kita taubat dengan Tuhan. Kalau kita ada banyak dosa, kita istighfar dengan Tuhan. Nah, taubat saat ni taubat nasuha, taubat awak sengoti. Jangan taubat main-main dia kok, taubat main-main tak jadi. Taubat buat pulak
tu tak jadi kerja. Taubat sungguh-sungguh. Lalu tu masa kita sudah habis hari ni, saya tinggal sini dulu dengan khilafah lah. Minggu depan kita sama pula fasa yang ke-6 dan fasa yang ke-7 nak bincang berkaitan dengan tangan, dua tangan dan juga dua kaki. Insya-Allah hari ni cukup dulu dengan khilafah. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.